Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So ini dia Nubia Red Magic 7S Pro yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. So tak ada model 7S, hanya ada 7S Pro saja officially masuk Malaysia. So agak lambat jugalah sebenarnya dia masuk Malaysia secara official sebab dah dilancarkan di China tak lama dulu. Dan ini adalah sebuah super powerful gaming smartphone yang memang boleh dikatakan punya specs yang memang cukup besar lah, numbers dia. Design pun memang very exotic dan kotak dia pun korang boleh nampak sekarang ni. Sangat-sangat menarik lah. Aku rasa Nubia Red Magic ni memang satu jenama phone yang very underrated lah. Kalau nak bandingkan dengan Asus ROG, kita tahu memang well known di antara pengguna biasa pun dah kenal Asus ROG. Tapi Nubia Red Magic ni mungkin tak ramai yang kenal sangat. Mungkin antara orang yang meminati Nubia ataupun di kalangan peminat smartphone saja yang mengenali Nubia Red Magic ni. Aku akan kongsikan apakah yang menarik dengan smartphone ni, pembaharuan, keunikan dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu mengenai Nubia Red Magic 7S Pro. Pertama sekali, kotak jualan untuk Nubia Red Magic 7S Pro memang nampak sangat unik dan juga berbeza daripada typical box yang biasa kita nampak pada smartphone, sebab ini memang memfokuskan pada gaming smartphone. Selain itu juga dapat sekali dengan pengecasan 65W dalam kotak jualan dan bukannya 135W macam apa yang Nubia tawarkan untuk 7S Pro di China. Semestinya korang akan dapat juga dengan casing yang dihaskan untuk Nubia Red Magic 7S Pro, memang diikut texture dan ada lubang dekat bahagian tengah ni. Ini dia Red Magic 7S Pro yang berwarna Mercury yang terbaru. So ada 3 pilihan warna dekat Malaysia, Obsidian, Mercury dan juga Supernova. So Supernova tu pun menarik juga, tapi aku rasa yang paling menarik sekali of course lah kan warna Mercury yang lebih menyelah sebab dia warna silver dan menampakkan setiap texture untuk back panel ni. Untuk dia punya body sebenarnya memang rasa sangat solid dan dia menggunakan konsep berkotak ala-ala macam iPhone sikit. Cuma dia punya shape tu mungkin sedikit curve lah untuk back panel ni. So dia punya feels untuk pegang tu memang rasa sangat-sangat selesa. Dan of course agak berat juga smartphone ni. Dari segi looks pun nampak lebih garang dan juga exotic. But kalau nak bandingkan dengan kompetitor gaming phone lain, aku rasa yang ni lebih nampak cantik of course, tapi dia macam over sikit lah dia punya texture dan juga tulisan. Sebab kalau korang perasan, every texture dekat bahagian belakang ni ataupun tulisan tu menunjukkan spesifikasi smartphone ni sendiri. So kalau orang tanya aku apakah specs untuk Nubia Red Magic 7S Pro, aku rasa aku just tunjuk smartphone je. Pada bahagian tengah ni menggunakan aluminium finishing dan juga ada carbon dekat keliling dia yang memang nampak terletak je dia punya design tu. Cuma tulisan tu over lah, tapi kalau ada orang buang tulisan-tulisan ni, aku rasa dah nampak just nice lah untuk Nubia Red Magic 7S Pro. Sebab aku rasa display untuk spesifikasi pada bahagian belakang ni macam tak perlu pun sebenarnya. Orang dah tahu dan orang boleh rujuk dekat tempat lain kan. Sebab benda ni macam something yang tak patut ada lah. Dia memburukkan ataupun spoil lah design untuk back panel Nubia Red Magic 7S Pro. Tapi of course, kalau nak cakap benda lain tu, memang aku suka dengan rekat ni kalau compare to gaming phone lain. Sebab korang boleh nampak dia punya turbo fan dekat bahagian dalam ni tau. Sebab ini adalah transparent look. So itu something yang memang very unique lah. Apa pendapat korang dengan rekaan belakang untuk Nubia Red Magic 7S Pro? Aku rasa kalau tak ada tulisan tu cantik gila kot. So untuk bahagian tepi ni macam biasa memang ada shoulder trigger dengan 520Hz touch stamping rate dekat bahagian kiri kanan ni, dan dia memang jenis kita just touch, bukannya clicky, and ada button power dan juga volume kat sini. Dekat bahagian tepi ni juga ada lubang untuk turbo fan dia keluarkan angin tu. So nanti aku tunjuk kat korang macam ni dia berfungsi. Buat pengguna Red Magic kalau sana mungkin tak rasa wow sangat lah dengan turbo fan untuk Red Magic 7S Pro, sebab before this pun memang dah sedia ada. Dan paling menarik sekali of course teknologi baru pada gaming smartphone, dan aku rasa ini saja gaming smartphone yang menggunakan teknologi ini, iaitu in-display selfie camera. So ini something yang memang very interesting sebab memang tak gunakan sebarang punch hole camera, pop-up selfie camera, tak ada. Dia memang ada selfie camera kat bahagian bawah ni. Teknologi ni bukannya baru, tapi this is the gaming smartphone yang pertama yang gunakan teknologi tu. So itu something yang menarik. Cuma dari segi quality gambar untuk selfie tu kena compromise kalau korang yang memang nak gunakan smartphone ni as a daily driver smartphone, bukannya gaming smartphone. Benda tu mungkin akan mengganggu korang, lagi yang suka selfie. Tapi aku tak rasa lah orang yang gunakan gaming smartphone ni suka selfie. Gamer suka selfie ke? Suka selfie ke man? Kecuali jumpa solos. Kecuali jumpa solo saya cakap. So mungkin. Tapi untuk aku personally memang aku akan selfie lah, tapi bukannya guna gaming phone. Aku akan gunakan phone yang biasa lah. Sebab phone ni memang dicipta boleh dikatakan 90% untuk gaming semata-mata. 10% tu hanya untuk penggunaan biasa je. Aku rasa lah personally kan. Sebab
Yalah, dengan dia punya shoulder trigger, turbo fan, and RGB, rekat macam ni, dengan berat dia, bateri 5000 mAh yang besar lagi kan. Korang nak kena consider before korang nak beli gaming phone. Kalau nak beli gaming phone, korang rasa korang nak beli untuk apa? Untuk nak guna biasa tu, jangan beli gaming phone. Kalau nak main game, belilah gaming phone. Mungkin itu berbaloi lah. Untuk UI yang ada pada Nubia Red Magic 7S Pro ni, memang dah ada dia punya control game fan dekat bahagian homepage ni. So benda ni pun kita boleh delete kalau tak nak. Tapi just keep je kot, sebab aku nak tunjuk kat korang macam mana dia punya turbo fan berfungsi. Just tekan je. Ini yang paling menarik sekali guys. So kita boleh nampak dia punya kipas. Apa tu? Kita boleh nampak dia punya kipas tu berpusing dan juga ada lampu RGB dekat bahagian belakang tu. So ini adalah bahagian angin dia keluar lah. Still boleh nampak juga lampu RGB dekat bahagian tepi ni. Tapi something yang mengganggu aku dengan turbo fan ni adalah bunyi dia actually. Sebab bunyi dia agak kuat. So kalau aku main dalam keadaan yang nyaman, damai, tenang, tiba-tiba ada bunyi turbo fan ni kan. Dia macam something yang mengganggu. Tapi kalau korang gunakan earphone, headphone, this is not a big issue lah. But untuk aku personally, memang sometimes aku akan on, tapi most of the time aku akan disable je turbo fan ni. Unless kalau aku memang nak main lama-lama, aku akan on lah kan. Itu something yang aku akan consider lah before aku nak main game tu. Yang ni biasa, yang ni maximum. Dia tunjuk simbol snow kat situ. Dia paling kuat sekali lah. Dan kelajuan dia mencecah 20,000 RPM. Skrin dia menggunakan AMOLED display bersaiz 68 inci. Ada refresh rate 120Hz, which is ada downgrade sikit berbanding dengan previous model 165Hz. Aku rasa tak ada masalah pun downgrade untuk refresh rate tu, sebab benda tu macam tak perlu pun untuk refresh rate yang besar. 120Hz dah bagus lah sebenarnya untuk sebuah smartphone kan. Sebab untuk main game pun kita boleh support sampai 90fps je kan, bukannya 120 pun. Performance untuk smartphone ni memandangkan dia menggunakan chip terbaru iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan untuk varian yang aku dapat ni adalah 18GB of RAM. 18GB of RAM. Laptop kau berapa GB RAM? 8GB. Laptop aku sekarang guna 16GB tau. 18GB. Lagi power RAM daripada laptop aku. So ya, besar gila untuk varian ni. Dan harga untuk varian ni adalah RM5,000. RM5,000 untuk sebuah gaming smartphone dengan numbers yang besar-besar. Yelah, kalau kita nak bandingkan dengan Android phone lain, lebih kurang je sebenarnya harga dia dengan Nubia Red Magic 7S Pro. Dan aku rasa lebih kurang level lah. Cuma bergantung pada keperluan korang juga sebenarnya. Sebab kalau korang mahukan sebuah phone yang overall experience yang bagus, this is not for you guys lah. Sebab ini memang dicipta untuk gaming. So jangan letak expectation kalau korang memang nak gunakan just untuk social media ataupun kamera. Oh, cakap pasal kamera, Nubia Magic 7S Pro menggunakan 3 kamera. Yang ni adalah flashlight jangan silap. Dia menggunakan kamera utama 64MP, 8MP ultrawide dan juga 2MP makro. Itu memang basic kamera lah aku rasa pada kebanyakan phone untuk tahun ni. Dan video dia mampu merakam sehingga 8K 30fps. Aku akan ambil a few shot untuk tunjukkan korang semua sampel gambar menggunakan kamera Nubia Red Magic 7S Pro. Oh ya, some more yang korang kena tahu, untuk features kamera dia memang menarik gila. Korang boleh nampak kat sini ada star trail, stereo sky, electronic aperture, light draw apa semua. Banyak gila features kamera untuk Nubia punya smartphone. So ini something yang mungkin tak ramai tahu dan juga mungkin ramai terlepas pandang dengan features kamera. Walaupun kamera dia bukannya level flagship premium yang power-power, yang fokus kamera, bukan. Tapi features kamera dia banyak. So korang boleh tengok sini hasil gambar dia. Untuk bahagian security, Nubia Red Magic 7S Pro menggunakan dua jenis, iaitu Face Unlock dan juga in-display fingerprint jenis optical. Dan aku memang tak expect lah yang in-display selfie camera dia sepantas itu untuk Face Unlock. So korang boleh tengok sendiri, aku unlock menggunakan muka aku. Ini Pixel 7 Pro dan juga ini Nubia Red Magic 7S Pro. Dua-dua ni ada Face Unlock. Aku akan try unlock menggunakan kedua-dua. Tengok mana yang paling pantas. Laju babe, Nubia. Yang terakhir sekali memandangkan ini adalah sebuah powerful gaming smartphone. So aku rasa macam tak lengkap bila tak tunjuk gameplay ataupun features game baru yang korang semua kena cuba kalau korang dapatkan Nubia Red Magic 7S Pro ni, okay? Fun fact, kalau nak bandingkan dengan previous model, yang 7S Pro ni memang dikurangkan sikit lah bunyi kipas tu. So aku difahamkan dalam 4dB noise reduction untuk turbo fan dia. Untuk bahagian display dia memang dah siap pasang dengan split twitter dan bezel dia memang nampak tak balance sangat sebab bawah ni dia tebal berbanding dengan bahagian atas.
Oh. Pakai mili je, babe. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Allah. Wow. Memang experience menggunakan Nubia Red Magic 7S membolehkan untuk aku banyak kill lah. Pengalaman main game dengan Nubia Red Magic 7S Pro semestinya best main FPS punya game tadi sebab dia punya shoulder trigger, speaker yang memang cukup kuat dan juga mantap, dan flat screen AMOLED dengan touch rate yang memang tinggi. So itu antara reason kenapa aku rasa best gila main game kat Nubia Red Magic 7S Pro ni. Dan of course dari segi kepanasan tu ada something yang akan menyejukkan lah dari segi turbo fan. Cuma annoying dari segi bunyi dia tu agak kuat lah pada telinga aku. Tapi kalau korang gunakan earphone, headphone, mungkin benda ni bukannya isu. Masa main game menggunakan smartphone ni dengan tak ada casing, memang aku rasa sedap je. Tak rasa macam smartphone ni slippery ke ataupun dia punya bahagian belakang ni menyakitkan jari aku, tidak. So aku rasa dekat bahagian bawah ni pun dia macam tongkat jari aku lah. Aku rasa benda tu sangat membantu untuk dia tongkat jari aku supaya tak mudah jatuh daripada tangan aku ataupun jari aku. So ada something yang kita boleh tongkat kat sini. Cuma dia tak terlalu membantu sangat, tapi at least dia ada something kat sini kan. Aku suka dengan carbon finishing ni actually sebab dia nampak very estetik dan something yang mahal lah. Aku lupa nak mention pasal dia punya in-display selfie camera. Sebab masa main game tadi memang literally aku tak nampak langsung ada selfie camera yang terletak dekat bahagian atas ni. Memang totally aku rasa seakan tak ada selfie camera langsung. So benda tu memang aku tak perasan langsung masa aku main game tadi. Itu menarik juga actually. Nubia berjaya untuk menyorokkan benda tu. Cumanya untuk selfie camera dia, kalau korang ambil tu memang teruk jugalah kualiti dia. Tapi AI dia masa image processing akan cuba untuk sharpkan gambar tu supaya nampak lebih baik daripada apa yang korang tengah tengok masa nak ambil gambar tu. Tidak sebagus macam selfie camera yang biasa lah. Aku rasa korang semua dah tahu apakah kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada Nubia Red Magic 7S Pro. Even tadi aku dah tunjuk gameplay main COD Mobile. Tapi sekarang ni aku nak tunjukkan satu features menarik, iaitu Red Magic Studio. Untuk gunakan features ni korang nak kena ada at least laptop ataupun PC lah, sebab boleh connect antara smartphone ni dan juga laptop tu. Tapi hanya untuk Windows saja, untuk Mac tak boleh. Aku ada laptop Windows yang dah memang siap download dengan software Red Magic Studio. Korang just search saja dekat Google, akan keluar dekat bahagian download tu lah. Korang just tekan saja kat situ. Dan dekat smartphone ni sendiri, korang kena pergi ke bahagian control panel. Kat sini ada Red Magic Cast. Ada dua cara untuk nak connect dengan PC ataupun laptop. Yang pertama adalah wirelessly. Korang just scan saja QR dekat bahagian phone dan juga laptop. Yang kedua adalah wired. So kita boleh cocok dia dan dia akan sambung lah. Dan apa yang menarik dengan features ni adalah korang boleh kawal everything kat smartphone menggunakan laptop, ataupun korang boleh jadikan laptop ni sebagai display kedua untuk main game ataupun buat apa saja. So contoh, aku akan scan phone aku dekat laptop ni dengan Red Magic Studio. Features ni lebih kurang macam apa yang owner ataupun Huawei perkenalkan antara laptop diorang dan juga smartphone diorang. So ini pun laptop owner juga sebenarnya, tapi bukannya phone owner. Ini phone Red Magic tapi software Red Magic lah. And aku akan masuk gaming mode. Kat sini korang boleh nampak dia punya display tu dah mula berubah. So dia dah macam satu display untuk main game. So kat sini pun memang aku dah rasa macam laptop ni yang menunjukkan game, bukannya phone. Aku boleh kawal segalanya yang ada kat smartphone ni melalui laptop saja. Cuma masa tengah main game tu memang tak boleh main menggunakan laptop lah. Mungkin boleh, cuma susah sikit sebab nak kena gunakan cursor dia ataupun mungkin nak kena connect dengan keyboard yang lain. So end up aku just main dekat smartphone tapi jadikan laptop ni sebagai second display untuk tengok enemy. Cuma latency dia tu mungkin sedikit kurang. Aku akan tunjukkan korang nanti macam mana. Ini game lobby dia lah. Nak pergi ke home pun boleh, nak back apa semua boleh. Kat sini juga kita boleh buat screen recording. Ada bahagian screen recording bahagian bawah ni, dan kat sini adalah file untuk screen recording tu. Actually software Red Magic Studio ni memang banyak setting yang kita boleh ubah kat sini. Antara normal, recording dia kat sini, jenis resolution macam ni kita nak. Input kat sini boleh ubah. Lab normal ni ada quality, high, medium, ultra. Aku rasa aku akan pilih ultra. Kelebihan untuk main game dengan display yang besar macam ni adalah kita boleh tengok enemy dengan lebih baik lah. View angle tu lagi sedap lah mata memandang. Cumanya dari segi latency tu mungkin slow sikit lah. Dekat smartphone lebih smooth lah. So dia lambat sikit. Nampak dia ada lag-lag sikit.
Mungkin kalau wired lebih laju kot, sebab ni wirelessly kan. Ini adalah setting untuk bahagian gaming features dia. So akan menunjukkan real time, GPU, CPU, gigahertz berapa dia pakai. Semua kat sini pun korang boleh ubah refresh rate berapa korang nak. Ada 20, 90Hz ataupun 60Hz. Dan pelbagai lagi setting yang korang boleh lakukan dekat bahagian setting game ni. Nak ubah kedudukan untuk shoulder trigger pun boleh. So guys, aku rasa itu saja antara sedikit sebanyak yang aku dapat kongsikan mengenai first impression dengan Nubia Red Magic 7S Pro yang terbaru ni. So harga dia starting RM4,000 untuk the lowest variant dan RM5,000 untuk the highest variant 18GB of RAM. 512GB storage. So ada 2 pilihan saja untuk pasaran Malaysia dengan 3 pilihan warna, tapi tak ada Red Magic 7S. Hanyalah Red Magic 7S Pro saja yang official masuk pasaran Malaysia. So korang boleh decide sendiri mana satu gaming smartphone yang terbaik untuk korang. Tapi kalau korang tanya aku nak yang mana? Aku rasa Red Magic 7S Pro yang memang nampak sangat menarik. Dia punya design pun ada perubahan sedikit lah berbanding dengan previous model. Kalau korang semua berminat dengan smartphone ni, macam biasa link pembelian dekat bahagian description ataupun dekat bahagian komen. Dan terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Nubia Red Magic 7S Pro.